Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Budi Syitawah Hanafi dalam Berita Tengah Malam. Seramai 888,000 pekerja warga asing di 6 negeri berisiko tinggi perlu menjalani saringan COVID-19 yang dimulakan sejak 1 Disember lalu. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bagi fasa pertama 100,000 kit ujian saringan akan diedarkan di Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Sabah serta Labuan. Dan dalam waktu 48 jam ini, terdapat 367 klinik swasta dan hospital telah pun mendaftarkan berdiri untuk program ini dan 19,975 test kit antigen telah pun diedarkan. Datuk Seri Ismail Sabri bercakap pada sidang media khas di Ibu Negara yang turut dihadiri Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa Kabinet mengenai pekerja asing berkata, Kementerian Sumber Manusia akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan lebih banyak kit ujian saringan COVID-19. Bagi membolehkan program dijalankan secara komprehensif, saringan akan dilaksanakan oleh Perkeso dengan kerjasama klinik dan hospital swasta. Jumlah kes baru kembali ke 4 angka apabila 1,775 kes direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif 69,095 kes. Kes sembuh pula 948 menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 57,917 atau 83.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Dan hari ini 11 kematian dilaporkan menjadikan jumlahnya 376. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Dalam pada itu, 4 kluster baharu COVID-19 dikenal pasti. Ia melibatkan 1 kluster di Selangor dan 3 di Sabah dengan 82 kes positif. Kluster di Selangor dikenali sebagai kluster monsun melibatkan daerah Petaling. Daripada 106 individu disaring, 19 kes dikesan positif. Di Lahad Datu, Sabah, 2 kluster dikesan iaitu kluster Jalan Kilang dan Perdana 6. Kluster Jalan Kilang, 24 kes positif hasil saringan 104 individu, manakala bagi kluster Perdana 6 daripada 213 individu yang disaring, 25 didapati positif. Di Tawau pula melibatkan kluster Jalan Kubota, saringan terhadap 72 individu mendapati 14 kes dilaporkan positif. Sehingga kini keseluruhan 373 kluster telah dilaporkan. 189 telah diisytiharkan tamat, selebihnya masih lagi aktif. Keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah khas mengenai penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan umat Islam di Malaysia dijangka diketahui esok. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri, keputusan mengambil kira pandangan agamawan dan beberapa kementerian termasuk Kementerian Kesihatan serta Kementerian Sains dan Teknologi. Dan keputusan itu insya-Allah esok dapat tahulah secara lebih resmi macam mana hujahan-hujahan yang diberikan oleh pihak ahli-ahli agamawan kita dan badan berautoriti dalam isu ini. InsyaAllah sekarang sedang berlangsung, jadi saya nak mendahului tak comel. Jadi bila sidang fatwa pada hari ini, Datuk Dr. Zulkifli ditemui media selepas menyampaikan amanat kepada 57 pegawai baharu Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Perkembangan banjir, hujan yang masih berterusan di Terengganu menyaksikan bilangan Pusat Pemindahan Sementara PPS dibuka naik sekali ganda. Setakat ini, 49 PPS beroperasi di 8 daerah melibatkan seramai 1,817 penduduk daripada 503 keluarga.
Menerusi laporan Bilik Bencana Negeri menerusi Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, daerah Marang terus mencatatkan jumlah tertinggi penduduk terjejas seramai 681 penduduk daripada 181 keluarga berlindung di 7 PPS. Setiu turut mencatatkan peningkatan seramai 284 orang daripada 77 keluarga ditempatkan di 16 PPS. Terbaharu, daerah Besut mencatatkan peningkatan mendadak apabila 9 PPS dibuka menempatkan seramai 265 orang daripada 79 keluarga. Di Kuala Terengganu pula, sebanyak 4 PPS yang menempatkan seramai 226 penduduk terjejas daripada 65 keluarga. Daerah Kuala Nerus turut mencatatkan peningkatan penduduk terjejas seramai 200 orang daripada 51 keluarga di 6 PPS. Daerah Hulu Terengganu dan Dungun pula menempatkan seramai 74 penduduk di 4 PPS melibatkan 22 keluarga. Baik, di Kelantan pula, hujan lebat berterusan sejak awal pagi menyebabkan 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka melibatkan 2 jajahan. Sampai 7 penduduk terjejas banjir daripada 23 keluarga direkodkan di Pasir Putih dan Kota Baru. Aplikasi Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan 54 penduduk terjejas banjir di Pasir Putih kini ditempatkan di 3 PPS iaitu Dewan Kompleks Kamil, Sekolah Kebangsaan Canggai dan SK Bukit Jawa 2. Manakala 2 PPS di Kota Baru yang menempatkan 53 penduduk terjejas banjir masing-masing satu di SK Melor dan SK Tiong. Berdasarkan keadaan semasa hujan yang turun, dijangka lebih banyak PPS akan dibuka dalam tempoh terdekat. Sementara itu, tinjauan kru RTM di SK Tiong mendapati pihak pengurusan PPS amat mementingkan aspek pematuhan terhadap SOP pencegahan COVID-19. Belum masa mendaftar masuk, masa akan dicek suhu. Sekiranya masa melebihi suhu 37.5, kita akan letak di bilik isolasi. Ada bilik ujung sana. Kamera ni memang tiap tahun kita akan guna kamera ni. Tahun ni memang kita ikut penjarakan sosial seperti mana yang telah diarahkan oleh kerajaan lah, ikut SOP. PPS ini menempatkan 39 orang penduduk terjejas banjir daripada 8 keluarga dari Kampung Tiong dan Kampung Rupek. Takut air, saya nak bergerak tak boleh. Lagi susah pula ke. Dah ada orang nak mari tolong. Kita tubik je lah. Terima kasihlah saya ke pihak bomba tolong akak saya, dukung saya naik atas bomba, atas buk tu. Susah payah dia, saya terima kasih banyak-banyak lah. Bayi berusia 10 hari bersama ibunya terpaksa dibantu anggota bomba selepas kediamannya di Kampung Padang Kemunting, Kuala Nerus dilanda banjir. Bayi lelaki terpaksa didukung pegawai bomba manakala ibunya Siti Nur Hazrin Najwa Halim yang bersalin secara pembedahan terpaksa diusung mengharungi air banjir hampir 1 meter. Mereka berpindah ke homestay berdekatan dengan bantuan pihak bomba pagi tadi. Air pakai pinggang. Takut tak masa tu? Lepas tu buat ada bomba buat? Bomba ambil tempat usung itu, kira bomba bawa pergi kat rumah. Dia pegang baby, kira dia usung. Hak ni pegang, kita dia usung atas tu je. Air mula melimpahi kediamannya sejak 3 pagi dengan kedalaman 1 meter. Lain kisahnya di Kampung Dalam Ru, Tumpat, Kelantan. Hujan lebat sejak petang semalam menyebabkan batu nisan berselerak dan berlindan tanah perkuburan Islam Kubur Datuk rosak. Lebih 100 kubur digenangi air. 30 daripadanya beralih dan mengalami kerosakan ekoran arus air hujan yang mengalir di kawasan tanah kubur yang rendah. Ini kejadian kali kedua berlaku selepas pertama kali pada awal 2017 yang membabitkan lebih 100 kubur rosak teruk. Jadi kemarin tu saya tengok ada kesan-kesan nak berlakunya. Jadi hari ni tu hujan, semalam lagi hujan. Pagi ni saya tengok kubur ni sudah rosak lah. Lepas tu saya panggil EJK. EJK mari 2-3 orang buat tindakan segera lah dengan hafal plastik tu.
untuk mengelak kepada kubur lain rosak lagi lah. Pihak berwajib sudah dimaklumkan mengenai insiden ini selain penduduk kampung mengambil tindakan pantas meletakkan plastik serta kanvas untuk mengalirkan air yang melimpah keluar dari kawasan perkuburan. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Bertemu kembali. Mahkamah Seksyen Kulim menetapkan 11 Januari 2021 untuk sebutan semula kes 8 lelaki yang didakwa terlibat dengan kejadian rampasan trailer yang membawa muatan 60 bongkah tembaga. Kesemua tertuduh berusia 35 hingga 52 tahun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ruzaimah Muhammad Rizwan. Kelima-lima tertuduh Lim Woi Ming, Ganeshan Murugiah, Tiruchelvam Anamalai, Muhammad Syazali Muhammad Nur dan SS Kumalavadi Vala Subramaniam dituduh melakukan rompakan berkumpulan ke atas harta milik Yuan Zhengzhui pada 15 November lalu di kawasan Bukit Chong, Sungai Karangan. Dua lagi tertuduh iaitu Murugan Viraya dan Morgana Sundar Paneerselvam dituduh menguruskan harta curi terbabit dengan pihak pembeli pada 15 dan 17 November lalu. Manakala seorang lagi tertuduh Teo Chi Fai disyaki menjadi pembeli kepada hasil rompakan berkenaan. Hakim Ruzaimah membenarkan kesemua tertuduh diberi jaminan RM8,000 dengan seorang penjamin. Sebelum ini, sindiket rompakan bongkah tembaga bernilai kira-kira RM300,000 tumpas hasil penahanan 15 individu termasuk perancang utama rampasan tersebut. Batalion 5 Pasukan Gerakan ARM PGA Simpang Renggam merampas 1,696 karton rokok, seludup dan 142 karton arak tidak bercukai kastam dianggap bernilai hampir RM500,000. Rampasan melalui dua serbuan di Taman Senai Baru, Kulai dan Taman Impian Emas, Johor Bahru semalam. Rampasan itu susulan penahanan seorang lelaki tempatan dan seorang wanita warga Indonesia yang menaiki kereta di Jalan Padi Malinja, Bandar Baru Uda, Johor Bahru pagi semalam. Pegawai pemerintahnya, Superintenden Dimin Awang dalam satu kenyataan berkata, turut ditahan pengurus kedua-dua suspek, wanita warga Vietnam berusia 25 tahun yang cuba memberi rasuah RM30,000 di sebuah rumah di Senai. Tangkapan dan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Johor Bahru Utara, manakala wanita Vietnam diserah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. 4 sarang penagihan dadah digempur Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Perlis Selatan pada 1 dan 2 Disember lalu. 11 lelaki yang disyaki terlibat dalam penagihan dadah dicekup. Antara lokasi terlibat Mukim Sanglang, Mukim Utan Aji, Mukim Kurong Batang dan Mukim Arau. Pengarah AADK Perlis, Khairul Anwar Ahmad dalam kenyataan berkata, kesemua mereka yang berusia antara 17 hingga 50 tahun itu didapati positif dadah jenis syabu. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983, Pindaan 1968. AADK Perlis akan terus memerangi habis-habisan kegiatan pengedaran dan penagihan dadah di negeri ini, terutama di lokasi panas yang telah dikenal pasti.
9 anggota polis berpangkat korporal hingga konstabel ditahan kerana dipercayai bersubahat dengan anak banduan bergelar Dato' Ajim mengira dadah di lokap polis 29 November lalu. Suspek 8 lelaki dan 2 wanita berusia 20 hingga 36 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Tinggi. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin PC berkata kegiatan dijalankan sejak awal bulan lalu. Bekalan dadah diperoleh daripada anak Dato' Ajim sebagai perantara. Anggota polis terbabit mendapat upah antara RM500 hingga RM1,500 sekali penghantaran. Saya tuan-tuan telah mengarahkan bahagian Jabatan Integriti dan Pembentangan Standard IPK Johor tuan-tuan untuk membuka kertas siasatan tata tertib ke atas Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Ketua Balai Kota Tinggi tuan-tuan dan Ketua Bahagian Narkotik Kota Tinggi. Pada 22 November lalu, saringan ke atas 16 banduan dari penjara Ulu Choh, Gelang Patah di lokap Polis Kota Tinggi mendapati 5 banduan positif dadah jenis syabu. Di Gua Musang, Kelantan, 3 kumpulan termasuk didalangi pasangan kekasih terlibat dalam kes pecah rumah dan curi kenderaan. 4 ahli ini ditahan sekaligus berjaya menyelesaikan 14 kes pecah rumah membabitkan kerugian RM100,000 dan 6 kenderaan turut dicuri. 3 ahli daripada 2 kumpulan dianggotai suspek berumur antara 27 hingga 36 tahun yang aktif melakukan kegiatan pecah rumah, kedai, masjid dan pejabat kerajaan. Manakala seorang lagi ahli lain aktif melakukan 6 kes kecurian kenderaan jenis Toyota Hilux dari rumah dan pejabat kerajaan di sekitar Paloh sejak tahun 2017. Kedua-dua subjek ini beroperasi dari jam 12 malam hingga 4 pagi di kawasan Paloh, di mana rumah, kedai, pejabat dan masjid, dan masuk ke masjid untuk mencuri peralatan-peralatan yang seperti mana tuan-tuan tengok depan ni. Senjata yang digunakan untuk memecah masuk kuku kambing, tukul dan crowbar. Di mana ada satu lagi alat ni yang digunakan untuk mengumpul tingkap. Cangkul juga digunakan untuk mengumpul tingkap. Kedua-dua suspek ni positif dadah, MAT, dan masih direman untuk siasatan. 4 suspek dipercayai melakukan kegiatan itu kerana terdesak untuk membeli dadah dan pil kuda. Seorang ahli perniagaan di Johor direman 5 hari bagi membantu siasatan merasuah seorang pegawai polis berpangkat Asisten Superintendent. Perintah reman dikeluarkan Pendaftar Mahkamah Magistrate Johor Bahru, Hidayah Abdul Manaf. Ahli perniagaan berusia 47 tahun itu ditahan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor pada malam Rabu. Suspek memberi wang rasuah RM45,000 sebagai balasan melepaskan rakan-rakannya yang ditahan polis semasa operasi di sebuah kelab malam di Ulu Tiram, Johor Bahru. Ia bagi mengelak ujian saringan awal air kencing diambil. Kes disiasat mengikut Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. 2,625 kes perceraian direkodkan di Johor bermula Mac hingga Oktober lalu. Johor Bahru mencatatkan jumlah penceraian paling tinggi iaitu 984 kes sepanjang tempoh berkenaan. Exco Hal Ehwal Agama Islam Tosrin Jarvanti berkata sepanjang tempoh sama, sebanyak 1,768 laporan masalah rumah tangga diterima Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ. Sejak berlangsungnya Perintah Kawalan Pergerakan, segala urusan melibatkan syariah dijalankan secara dalam talian. Bagaimanapun, bagi kes perceraian, setiap pasangan yang mempunyai masalah akan dipanggil bahagian pembangunan keluarga serta pejabat kadi daerah untuk tujuan kaunseling.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafah Billah Shah mencemar duli berangkat ke lokasi kejadian lemas seorang lelaki di Sungai Pahang berhampiran Kampung Kuala Kujan, Termeloh. Lokman Hamka, 20 tahun, dikuatiri terjatuh ketika melihat rawai ikan di sangkar ikan patin sejak 7 hari lalu. Turut berangkat mengiringi pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Rakyatuddin dan Tengku Parlimen Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Kehadiran Seri Paduka Baginda bagi melihat operasi mencari dan menyelamat pemuda tersebut yang memasuki hari ke-7. Bapa Mangsa Hamka Abu Bakar yang merupakan pesara polis berkata, beliau berterima kasih kepada Al-Sultan Abdullah yang prihatin berangkat ke lokasi kejadian. Pesara polis ini pernah terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat 30 mangsa lemas di Sungai Pahang sepanjang berhikmat. Beliau berharap anak bongsunya itu ditemui secepat mungkin kerana melalui pengalamannya, mayat mangsa yang lemas akan timbul selepas 24 jam di dalam air. Saya amat terima kasihlah kepada tuanku Tuan Agong kerana sudi meluang masa dalam keadaan saya susah hati lah. Dan saya terima kasihlah pada pasukan-pasukan yang orang kampung yang membantu saya untuk mencari anak saya inilah. Kerajaan akan memberikan kota penggajian pekerja asing yang baharu kepada syarikat yang ingin membiayai kos penghantaran pulang pendatang asing tanpa izin parti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, timbal balas ini bagi menyelesaikan isu lambakan parti di depoh tahanan Jabatan Imigresen Malaysia. Perkara itu akan dibawa ke peringkat kabinet untuk diperincikan dalam masa terdekat. Kita nak meneliti supaya kalau kita rasa baik, kita dapat mengurangkan kos tahanan dalam depo. Jadi kita lantik contoh majikan yang besar-besar. Contohnya Sam Dabi, they need more workers. Why can't they choose from the depot? Dan salahnya yang dalam depo ni yang boleh bekerja taklah semua yang ada dalam depo. Peratusannya agak kecil daripada tahanan yang ada. So now, you want to reduce the cost, you come, you take one, you send one, I allow you to bring one. Itulah persetujuan yang kita buat. Penggajian tenaga kerja asing baharu itu bagaimanapun perlu melalui tapisan yang ketat mengikut SOP COVID-19. Daripada lebih 20,000 parti, hanya 15% boleh digunakan sebagai tenaga kerja, manakala sebahagian besar mempunyai masalah termasuk rekod melakukan kesalahan undang-undang dan tidak dibenarkan bekerja semula. Dalam pada itu, kerajaan bersetuju menangguhkan pelaksanaan levy kepada pelbagai peringkat yang sepatutnya bermula 1 Januari kepada 1 Julai 2021. Datuk Seri Hamzah berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat berjawatan kuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing lewat petang tadi. Keputusan itu juga bagi memastikan kelangsungan sektor perniagaan menggunakan tenaga kerja asing di negara ini. Langkah ini diambil adalah kerana setelah kita lihat dari segi impak pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan pertumbuhan industri dan membantutkan operasi perniagaan. Jadi mesyuarat memutuskan supaya kadar levy dalam multi-tier levy bagi setiap sektor dikaji semula bagi memastikan keberkesanan pelaksanaannya kelak. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, keputusan itu juga dibuat selepas mengambil kira faktor kelangsungan perniagaan, peningkatan kos perniagaan dan impak kekurangan tenaga kerja dalam sektor berasaskan 3D dan daya tahan industri. Dalam tempoh penangguhan ini, saya dan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri ingin menyuruh kepada pihak industri untuk menstaturkan semula perniagaan, terutamanya dari aspek tenaga kerja
dengan memberi keutamaan kepada employability pekerja tempatan. Ini salah satu usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar pengangguran. Mesyuarat juga bersetuju agar tiada pengambilan pekerja asing buat masa terdekat selaras penutupan sepadan negara dan moratorium pekerja asing. Petugas Barisan Hadapan PDRM Kontingen Selangor dibekalkan dengan pen khas yang turut berfungsi sebagai cecair pembasmi kuman. Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, pen khas itu disumbangkan sebuah badan korporat untuk kegunaan petugas PDRM Selangor terutama di Balai Polis. Kita menulis, ada juga spray hand sanitizer. Jadi it is very mobile. Sumbangan diterima daripada Inix Technologies Holdings Berhad yang disampaikan pengerusinya yang juga bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun di Shah Alam. Selain pen khas, turut disumbangkan pelitup muka dan cecair pembasmi kuman yang keseluruhannya bernilai RM50,000. Peranan di antara Persatuan Bola Sepak Selangor FAS dan Selangor FC kini bakal menjadi lebih tersusun selepas proses penswastaan yang dilaksanakan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Namun, kedua-dua entiti terbabit perlu lebih bekerjasama kerana matlamat utama mereka adalah meningkatkan industri bola sepak di negeri Selangor. Setiausaha Agung FAS yang baharu, Muhammad Izri Nabil menjelaskan pihaknya iaitu Selangor FA akan memberi lebih tumpuan kepada pembangunan di peringkat akar umbi. Manakala Selangor FC pula akan terbabit dalam pembangunan bola sepak elit dan pengkomersyalan bola sepak Selangor di peringkat profesional. Menurutnya, pembangunan di peringkat akar umbi akan membabitkan pendidikan jurulatih, penyelaan lesen dan mutu pengadil di peringkat negeri. Selain itu, fokus akan diberikan kepada pembangunan liga dan kejohanan negeri termasuk di peringkat sekolah, wanita serta pembangunan kelab amatur dan ahli gabungan di Selangor. Selangor FC pula yang kini di bawah teraju Dr. Johan Kamal Hamidun fokus kepada aspek pemerkasaan skuad utama Selangor, Selangor 2, pasukan futsal serta pembangunan skuad Piala Presiden, Piala Belia dan pasukan wanita. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Pastikan anda mengimbas aplikasi MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Bu Ishtawa Hanafi. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.